Kongres Ekonomi Bumiputera 2024 KEB sangat signifikan dan sinonim dengan Majlis Amanah Rakyat MARA kerana agensi itu yang lahir pada 1 Mac 1966 hasil daripada resolusi dalam KEB pertama yang diadakan pada 1965. Pengurusi MARA Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata, UMNO ketika itu mencadangkan KEB diadakan pada 1964 bagi membincangkan hala tuju pembangunan Bumiputera, tetapi ia hanya dapat direalisasikan setahun kemudian. Beliau berkata, daripada 69 resolusi dalam KEB pertama itu, antara yang paling penting adalah persetujuan kerajaan untuk menubuhkan MARA sebagai institusi penting merealisasikan agenda mengangkat martabat pendidikan, ekonomi dan pembangunan modal insan Bumiputera. Sejarah penubuhan MARA bermula daripada desakan untuk mengkaji semula peranan Rural and Industrial Development Authority (RIDA) yang ketika itu lebih bersifat menyediakan infrastruktur. KEB 2024 yang berlangsung selama 3 hari bermula semalam di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC bertujuan memperluas agihan ekonomi dan mengembangkan ekonomi Bumiputera selaras dengan kerangka ekonomi madani. Kongres kali ini disertai lebih 3,000 peserta termasuk wakil dari Dewan Perniagaan Cina, India, Kadazan Dusun, Iban dan Dayak serta wakil masyarakat orang asli. Ashraf Wajdi berkata, KEB 2024 mengambil pendekatan inklusif dan ia selaras saranan serta amanat Tun Abdul Razak yang pernah menyatakan agenda Bumiputera dan Melayu tidak akan berjaya hanya menerusi pendekatan kerajaan saja, sebaliknya memerlukan kerjasama semua pihak. Kita tahu bahawa Kongres Ekonomi Bumiputera ini lahir daripada rahim UMNO yang mencadangkan pada tahun 1964 dan direalisasikan oleh Tun Razak pada tahun 1965 apabila Kongres Ekonomi Bumiputera kali pertama diadakan pada waktu itu. Dan daripada 69 resolusi Kongres tahun 1965 itu, salah satu resolusi yang paling penting adalah untuk menubuhkan institusi MARA yang memainkan peranan penting sebagai institusi orang Melayu bagi merealisasikan agenda mengangkat martabat pendidikan dan ekonomi orang Melayu. Kita tahu MARA itu diubah daripada RIDA, Rural Industrial Development Agency, yang memfokuskan kepada pembangunan ekonomi orang Melayu sebelum merdeka dan pasca merdeka di kawasan luar bandar. Tetapi Tun Razak dalam Perhimpunan Agung UMNO 1964 membicarakan bahawa mesti ada pendekatan yang lebih agresif dalam membantu orang Melayu ini, dan pendekatan itu mestilah berpandukan kepada aspirasi untuk membina ilmu ataupun pendekatan pendidikan selain daripada membangunkan keupayaan orang Melayu dalam bidang perniagaan. Sebab itulah dicadangkan supaya MARA itu ditubuhkan tahun 1965 dan akhirnya dibawa ke Parlimen dan diluluskan pada 1 Mac 1966. Jadi yang menariknya KEB kali ini, buat pertama kali dalam sejarah, kerajaan di bawah kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim memberikan kepercayaan kepada MARA untuk menjadi penganjur utama bersama dengan Kementerian Ekonomi. Dan seperti sirih pulang ke gagang, MARA yang lahir daripada Kongres Ekonomi Bumiputera hari ini selepas 58 tahun, dan kebetulan juga 1 Mac iaitu tarikh persidangan Kongres ini, MARA juga diberikan kepercayaan untuk melaksanakan agenda besar ini. Dan kita di peringkat MARA dan juga Kementerian Ekonomi, kita mengambil pendekatan inklusif kerana kita melihat seperti mana yang saranan ataupun amanat Tun Razak, dia mengatakan bahawa agenda Bumiputera dan agenda Melayu ini tidak akan berjaya hanya menerusi pendekatan kerajaan ataupun pendekatan yang digunakan oleh bapa-bapa menteri, tetapi ia adalah peranan semua pihak. Jadi sebab itulah kita mengambil pendekatan Kongres Ekonomi Bumiputera ni 3 bulan sebelum tarikh kongres ini sudah pun kita adakan pelbagai siri-siri libat urus di seluruh Malaysia, yang melibatkan 10 kumpulan, daripada kumpulan yang membicarakan berkenaan dengan
reformasi pendidikan dan modal insan, sehinggalah kepada soal perusahaan Bumiputera dan juga teknologi-teknologi baru yang perlu diterokai. Jadi, dan kali ini juga kita perluaskan kumpulan yang membicarakan berkenaan dengan sosioekonomi Bumiputera Sabah dan sosioekonomi Bumiputera Sarawak dan juga orang asli. Maknanya, sebab itu saya katakan pendekatan kali ini dia bersifat inklusif dan merangkumi semua kelompok. Dan bukan itu saja, hasrat yang amat berhormat Perdana Menteri apabila menyatakan bahawa penglibatan bukan Bumiputera juga dialu-alukan, bahkan dijemput dalam kongres kali ini Dewan-Dewan Perniagaan China, India, Kadazan Dusun, Iban di Sabah Sarawak, ya, sudah tentu mereka adalah kumpulan Bumiputera, tetapi yang bukan Bumiputera juga dilibatkan sama. Ini bukan sesuatu yang asing kerana Kongres Ekonomi Bumiputera, ramai yang tak tahu. Kongres Ekonomi Bumiputera kali pertama itu juga jawatan kuasa induk dianggotai oleh Datuk Sambantan dan juga Ko Kaibun. Ko Kaibun ni adalah mewakili orang Cina dan juga Datuk Sambantan mewakili India yang berada dalam jawatan kuasa induk. Kerana bagi kerajaan pada waktu itu, Datuk Razak melihat bahawa agenda Bumiputera ini bukan saja untuk memastikan perkara 153 itu kita dapat realisasikan, tetapi ia merupakan agenda nasional. Dia tak boleh dilihat secara terpisah. Dan hari ini bila kita bercakap soal agenda ekonomi Bumiputera, memang selayaknya dia dijadikan agenda nasional kerana ia melibatkan kaum majoriti yang hari ini mengikut Jabatan Statistik Bumiputera sudah mencapai 70.1%. Dan bila kita membicarakan berkenaan ekonomi Bumiputera, tidak sesekali kita mengenepikan kepentingan dan juga hak bukan Bumiputera. Sebab itu bila kita membicarakan dalam satu sesi berkenaan dengan agenda ekonomi Bumiputera ini, kita bercakap soal pembasmian kemiskinan tegak. Jadi kemiskinan ini tidak melihat warna kulit. Siapa juga mereka. Kalau mereka ini bukan Melayu, contohnya Cina ataupun India di bandar, yang perlukan pembelaan, itu juga merupakan sebahagian daripada aspirasi nasional yang perlu dijadikan agenda besar negara yang turut dibahaskan dan turut dibincangkan dalam konteks Kongres Ekonomi Bumiputera ini. Kalau Datuk